Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita meneruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Arba'in Al-Malawiyah, hadis Arba'in Al-Malawiyah berkaitan dengan adab-adab sesama manusia. Pada malam ni dalam macam Allah kita masuk tajuk berkaitan dengan bab yang ke-9, iaitu bab adab dengan isteri. Katakan adab dengan isteri. Adab dengan isteri ni kita lihat dalam macam Allah muka surat 29. Kata muallif rahimahullahu taala Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Abdul Karim Al-Uthmani hafizahullahu taala menyatakan bahawa beliau meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada guru beliau, iaitu Syekh Al-Faqih Al-Muhaddith Lambak Ibrahim, iaitu Tok Jering Kuala Terengganu, dengan sanad yang bersambung kepada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan yang berada di dalam jaminan Allah, sekiranya mereka hidup, maka Allah akan dicukupkan bagi mereka. Sekiranya mereka mati, maka mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Sesiapa yang masuk ke rumahnya dan memberi salam, maka dia mendapat jaminan dari Allah. Sesiapa yang pergi ke masjid, maka dia dapat jaminan dari Allah. Sesiapa yang berjihad di jalan Allah, maka dia dapat jaminan daripada Allah. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Yang kedua, nama Allah Subhanahu wa taala, beliau iaitu Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu juga menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis marfu', bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan itu mendatangi tempat tidur seseorang setelah mana isterinya menghamparkannya dan memperelokkan baginya. Dia mendapati di atas tempat tidurnya itu terdapat ranting, batu atau benda-benda lain yang menjadikannya berasa marah kepada isterinya. Maka janganlah dia berasa marah kepada isterinya, kerana sesungguhnya terdapatnya batu, ranting atau benda-benda lain di atas tempat tidurnya adalah perbuatan syaitan. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kemenangan ke atas benteng-benteng Khaybar, baginda diceritakan tentang kecantikan Safiyah binti Huyai. Rasulullah SAW mengambil keputusan untuk mengambil beliau sebagai isterinya. Kemudian Rasulullah SAW keluar bersama-sama dengan Safiyah. Setelah kami sampai di Saddir Rauha, baginda pun bersama dengan Safiyah. Kemudian dibuatlah haisa, itu sejenis makanan yang diperbuat daripada kurma, tepung dan minyak sapi, di atas hamparan yang kecil. Baginda lantas bersabda, beritahulah orang-orang di sekitarmu tentang perkahwinan ini. Itulah majlis perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Safiyah radhiyallahu anha. Kami kemudiannya pergi ke Madinah
dan aku melihat Rasulullah SAW menutupi Safiyah dengan jubah bersama dengannya. Kemudian beliau duduk dekat untanya sambil merendahkan lututnya. Safiyah meletakkan kakinya di lutut beliau untuk dia naik ke unta. Hadis sahih riwayat Bukhari. Tuan-tuan macam Allah, latar belakang bab ni kalau kita bacakan sikit, katakan Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu merupakan seorang sahabat yang paling akhir antara yang akhir meninggal dunia di antara sahabat-sahabat yang tua, iaitu kibarus sahabah. Sahabat-sahabat yang tua adalah generasi bapa, manakala sahabat-sahabat yang muda adalah generasi anak. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu meninggal di Syam sewaktu umurnya 106 tahun. Rasulullah SAW telah berpesan pada beliau untuk sentiasa berpuasa, memperbanyakkan sujud dan bersedekah. Beliau beramal dengan pesanan baginda SAW sehingga beliau meninggal dunia. Seorang lelaki pernah datang kepadanya pada satu hari dan berkata, sesungguhnya aku melihat malaikat berselawat ke atasmu di dalam mimpiku setiap kali engkau masuk, keluar, bangun dan duduk. Dalam tarikh Dimashq. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab, kalau kita lihat adab dengan isteri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dibincangkan oleh para ulama dalam banyak kitab-kitab. Majoriti kitab bila bincang berkaitan dengan kitab nikah, maka dibahaskan juga berkaitan dengan adab-adab dengan isteri. Bila sebut nama Allah, suami isteri, katakan kalau kita lihat Nabi SAW sebut dalam hadis bahawa beliau adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarga. Bahawa baginda SAW adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Maka kalau kita nak lihat contoh yang terbaik, suami yang terbaik, katakan, maka kita kena lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW, apa yang Nabi lakukan? Wallahu a'lam. Dalam adab-adab ataupun adab-adab bermuamalah dengan isteri ni, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, antaranya ialah kita disebut oleh para ulama untuk nak memastikan rasa cinta itu di antara suami dengan isteri, maka ada 10 perkara yang disebut oleh para ulama. Ni sama-samalah kalau kita dapat ni amalkan mati Allah Subhanahu wa taala. Yang ada isteri lah, yang tak ada isteri tu InsyaAllah kot ya, mana kan apa. Yang pertama sekali, nama Allah menggunakan perkataan-perkataan yang baik, katakan, ataupun yang manja, katakan. Kalau Nabi SAW kita kata dipanggil Aisyah dengan perkataan as-siddiqah, ada ya Humaira, katakan, istilah nama Allah yang kita kata nama-nama yang lembut, katakan, ataupun perkataan-perkataan ibarat-ibarat ataupun istilah-istilah yang sesuai lah dengan kita kat Malaysia, dengan istilah kita lah, bahasa Melayu. Ada kadang-kadang perkataan itu setengah orang nampak kasar, tapi bagi dia, suami isteri, barangkali itulah perkataan yang maknanya yang boleh menimbulkan kasih sayang di antara kedua. Ada kadang-kadang kita tengok suami isteri dia panggil kau aku je. Ada istilah, tapi orang luar tengok kasar, tapi bagi dia suami isteri menganggap benda itu adalah kita kata setiap orang tak sama. Setiap orang tak sama, tapi perlu ada panggilan ataupun ibarat-ibarat
yang cantik, yang baik dalam mata Allah untuk di antara kedua-duanya. Itu pun termasuk dalam adab-adab ta'amul, adab bermuamalah suami dengan isteri. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala tasarrufat saghirah al-mu'abbarah. Yang kedua, kata ulama, kita lihat apa ni dipanggil tasarrufat saghirah al-mu'abbarah. Maknanya dalam mata Allah perbuatan yang kecil tetapi cukup menggambarkan kasih sayang. Contohlah kata tak. Kalau lihat Nabi SAW, Nabi kata, Nabi pernah semayang, kan rumah Nabi kan sempit kan, rumah Nabi sempit. Bagaimana Nabi kalau Nabi sujud, Nabi letak pegang angkat kakinya. Ada. Kalau sujud, Nabi akan kena pada kaki dia, Nabi angkat, Nabi letak tempat ni dan dia sujud. Ada. Dia tak ada lah kata apa ni tolak ke apa ke, dia angkat elok. Ada tasarrufat. Lepas tu dalam contoh dalam antara yang disebut ialah menyuap isteri dengan makanan. Ini masa kahwin je suap. Lepas kahwin tak ada lah. Ataupun dah berumur ni tak ada dah nak suap-suap kata. Tengok kerang balik kalau suapkan isteri ke besok ke, ni dia anggap suami dia baru terbiat ke apa. Nabi SAW kata apa dalam hadis dia, hatta luqmah taj'aluha fi imra'atik. Sehingga kan satu apa ni kita luqmah, suapan yang kamu jadikan pada mulut isteri kamu itu dianggap sebagai satu sedekah. Dia boleh ada dua maksud hadis ini. Satu maksudnya nama Allah nafkah yang kita bagikan kepada isteri kita. Yang kedua memang the real, kita suapkan makanan dekat mulutnya itu. Sebab dia ada dua maksud, maksud hakiki dengan majazi. Ala kulli hal nama Allah Subhanahu wa taala, ini antara yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ni tuan-tuan, para ulama menyatakan juga untuk nak mengekalkan rasa cinta itu, jadikan di sana ada waktu yang khusus untuk hiwar ataupun untuk perbualan dengan suami isteri. Walaupun sibuk mana, jadikan ada masa yang khusus ini antara suami dengan isteri. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau isterinya ramai, katalah dia ada isteri 4, cukup dah kota 4 orang. Nabi SAW bila dia pergi musafir, dia tidak pernah meninggalkan semua isteri. Dia pasti akan bawa salah seorang isterinya untuk dia musafir. Dengan cara tu nama Allah Qur'ah. Qur'ah ini ialah kita kata undian. Undian. Boleh dibuat secara undian ataupun boleh buat kita kata secara giliran untuk untuk pergi ikut suaminya, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala kita kata benda-benda yang lain lah yang termasuk juga macam kita kata dengan hadiahnya, dengan perkara-perkara yang berlakulah di antara suami dan isteri. Saya tak perlu saya sebut lebih lanjut kat situ nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, yang pertama yang kita bacakan tadi, 3 golongan yang berada dalam jaminan Allah. Bila sebut jaminan Allah ni umum menyatakan. Dia tak sebut spesifik jaminan yang bagaimana. Ada. Mana 3 golongan yang berada dalam jaminan Allah. Umum katakan. Jaminan Allah maknanya dalam semua aspek lah, kata tak. Sekiranya mereka hidup, maka akan dicukupkan baginya. Dicukupkan bagi mereka. Kalau hidup tu maknanya dia sentiasa dalam jaminan lah. Sekiranya mereka mati, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan Allah. Kat dunia dengan nikmat, dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dekat akhirat Allah masukkan di dalam syurga, jaminan.
Tapi dengan 3 perkara. Yang pertama sekali, 3 perkara ni apa dia, 3 golongan ni, siapa yang masuk ke rumahnya dan memberi salam. Siapa yang masuk ke rumah dan memberi salam. Adab kita nama Allah Subhanahu Wa Taala, masuk rumah kena bagi salam. Ya, tengok. Adab. Kalau ada orang dalam, ya, beri salam. Assalamualaikum, ya, tengok. Selain daripada adab masuk rumah ni, kita kata sebelum dah bagi salam, kita dah buka pintu, kita masuk dengan baca bismillah. Baca bismillah, dan kita kata barulah masih nak masuk tu baca bismillah, dan sebelum tu diberi salam. Ataupun kalau kita ada kunci, kita buka dan kita bagi salam. Bagi salam dan kemudian kita masuk. Untuk kalau ada orang dalam lah. Kalau tak ada orang dalam, ustaz nak bagi salam kat siapa? Katakan. Ada riwayat ataupun jika tidak ada orang di dalam, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, katakan. Jadi kita kata kalau tak ada orang lah dalam tu, kita bagilah salam juga kepada kita kata dalam tu ada hamba-hamba Allah yang saleh di kalangan jin atau sebagainya, kita bagi salam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kalau ada, kita bagi assalamualaikum. Biasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ada nak sebut assalamualaikum ataupun assalamualaikum warahmatullahi, ataupun nak sambung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu paling panjang. Paling panjang. Walaupun ada riwayat kata wa maghfiratuh lagi, tetapi yang saya ingat saya dalam riwayat hadis yang saya ingat sampai tahap wabarakatuh. Untuk maghfiratuh saya tak pasti riwayat hadisnya itu akan kesahihannya. Nabi sebut dengan seorang itu, bila dia baca, dia beri salam kat Nabi, assalamualaikum. Nabi lepas jawab, Nabi katalah ka asyarah, bagi kamu 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi, bagi kamu, selepas Nabi jawab, 20 pahala. Kemudian seorang lagi datang, sahabat Nabi, kata assalamualaikum warahmatullahi laka 30, bagi kamu 30 pahala. Maka nak jawab nama Allah Subhanahu Wa Taala, adabnya sebaik-baiknya kita jawab lebih. Ada assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab assalamualaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab penuh. Ada. Itu sebaik-baiknya lah. Ada. Cuma bab beri salam nama Allah Subhanahu Wa Taala, saya pesan pada semua, setiap kali bincang bab salam walaupun dipahami, katakan, kita sebut salam orang faham dah, katakan dia beri salam assalamualaikum, tapi saya lebih syorkan, lebih mengesyorkan orang sebut ataupun tulis betul-betul assalamualaikum, katakan assalamualaikum, katakan. Yang itu yang sebenarnya, kata lafaz yang syar'i. Ada lafaz yang syar'i. Al-kitabah tunazzil maqamin maqal, katakan. Disebut kaedah mengatakan penulisan itu menyamai percakapan, katakan. Jadi kita mesej orang atau sebagainya, sebaik-baiknya kita sebutlah betul assalamualaikum, betul-betul. Assalamualaikum, tak kurang sesin pun kalau tuan-tuan tulis penuh. Walaupun orang kata SMS tu Ustaz, katakan short messenger system ke apa nama istilahnya, katakan tak, WhatsApp ke apa, tak berkurang sikit pun kalau kita menyebut ataupun menulis assalamualaikum dengan lafaz yang sempurna, katakan. Lafaz yang sempurna, sekurang-kurang kita dapat juga pahala. Tak? Kita dapat pahala dengan bacaan, dengan sebutan assalamualaikum tu, walaupun dengan tulisan, katakan. Ada dengan tulisan sama jugalah. Orang yang jawablah betul-betul waalaikumsalam, dengan tulisan juga waalaikumsalam warahmatullahi. Nak jawab warahmatullahi ke tanpa warahmatullahi ke, waalaikumsalam saja, tidak ada masalah.
So kalau kata ni salam, dah disebut salam, memang mafhum, benda tu difahami, mafhum, difahami, difahami. Cuma sebaik-baiknya lah kita letakkan apa kita kata dengan lafaz assalamualaikum. Dibahas oleh para ulama, kalau dibaca dengan salamun alaikum ataupun dibaca assalamualaikum. Assalamun alaikum dengan assalamualaikum. Kalau salat ada perbahasannya. Kita bagi salat kan, seorang baca salamun alaikum dengan assalamualaikum, itu dibahaskan dalam fiqh. Boleh tak boleh dengan tanpa alif lam. Ada hukumnya di situ dalam bab salat nama Allah jika tanpa alif lam. Tapi kalau luar salat, katakan kita memberi salam kat orang, kena baca dengan alif lam. Assalamualaikum, bukan salamun alaikum. Sebab kalau Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam bincang bab salam ni dalam kitab dia Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, dia kata salamun alaikum di bawah riwayat para ulama mengatakan bahawa lafaz salamun alaikum itu untuk orang yang dah mati. Untuk orang yang dah mati, katakan. Tetapi untuk assalamualaikum adalah untuk orang yang hidup. Tapi benda itu diagi baliklah, katakan Nabi ajar pada kita beri ke kubur dengan lafaz assalamualaikum ya ahlal kubur, katakan. Adalah proses perbezaan pandangan di situ. Ada yang kata begini, ada yang kata. Tapi yang sarihnya tentang macam Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam hadis-hadis Nabi SAW, semua dengan alif lam, ta'rif. Kena ada alif lam. Maka sebaik-baiknya lah kita menepati sunnah Nabi SAW dengan membaca assalamualaikum. Nabi sebut dah dalam dalam hadis dia, ala adullukum ala syai' idza fa'altum tahabbtum. Nak tak kamu aku bagi tahu kamu, jika kamu buat perkara itu kamu akan berkasih sayang antara satu sama lain. Mana adanya mahabbah di kalangan kamu. Qalu bala, tentulah ya Rasulullah, fafshus salamu bainakum. Kata beri salam di kalangan kamu. Beri salam, bukannya susah, mudah je assalamualaikum, katakan. Ada yang sebaik-baiknya ialah orang yang memulakan salam, katakan. Walaupun orang kata jawab salam tu wajib, jawab salam tu wajib, beri salam tu sunat. Nama Allah adalah perbahasan di situ ulama, tapi baik yang paling afdal ialah yang memulakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang terbaik. Kemudian tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala memberi salam kepada ahli keluarga. Ada memberi salam kepada ahli keluarga. Sama ada kita katakan masuk bilik, isteri ada di dalam atau sebagainya, tak salah untuk kita buka pintu. Kalau kita kata untuk beri salam kepada isteri, assalamualaikum. Ada kita masuk bilik ke, masuk rumah ke, kalau ada kat ruang tamu kita sebut assalamualaikum. Kalau ada dekat dalam bilik, kita nak masuk bilik, kita beri salam. Tidak ada salahnya. Sebab salam tu doa. Salam itu adalah satu doa. Apa makna dia? Assalam, sejahtera ke atas kamu. Selamat. Dia bukan setakat sejahtera, lebih daripada itu. Sebab salam ni dia maknanya selamat. Assalamualaikum, makna selamatlah kamu, selamatlah ke atas kamu. Assalam, maknanya kalau kita kata kita doakan keselamatan buat dia, keselamatan buat orang tu. Maka nama Allah Subhanahu wa taala itu kategori yang pertama atau golongan yang pertama yang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Beri salam. Memberi salam. Masuk rumah beri salam. Yang kedua, maka dia akan diberikan jaminan dari Allah. Yang kedua, sesiapa yang pergi ke masjid, sesiapa yang pergi ke masjid, bukan pergi je. Nanti kan ustaz pergi je ke? Dah. Pergi masjid untuk solat, katakan. Bukannya pergi masjid duk sembang ke apa-apa tu, dah time solat dia tak pergi, dia balik, kata tak. Masuk kat sini ialah pergi ke masjid untuk beribadat ataupun untuk solat, majlis ilmu atau sebagainya.
maka orang yang pergi ke masjid ini dia mendapat jaminan daripada Allah juga. Mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Okay. Bersin ni dia Nabi sebut dalam hadis ni, Allah paling suka orang bersin. Allah benci dengan orang yang menguap. Ingat baik-baik kan. Dan hadis Nabi SAW, Allah suka orang yang bersin, Allah benci orang yang menguap. Jadi menguap tu, kita kata menguap ni dalam mata Allah Subhanahu wa taala, keluar sikit dalam mata Allah. Menguap ini dia daripada syaitan. Lebih-lebih lagi kalau orang itu menguap dengan suara. Orang menguap dengan suara kan. Macam tu. Sesungguhnya dalam perutnya tadi syaitan telah disebut dalam hadis ni, macam Allah bergelak mengatakan dekat dalam perutnya kata. Sebab tu syaitan kita kata benda yang antara perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah iaitu menguap tu. Jadi menguap ke dia ada adab-adab je lah kalau dalam hadis Nabi SAW bagaimana kita sebut, Nabi sebut kata fashammithu, orang yang menguap, orang yang bersin tadi, bila dia bersin dia sebut alhamdulillah, dan orang yang mendengar akan menyebut yarhamkumullah, dia jawab balik dengan yahdikumullah wa yuslihkum balakum, wa yuslih balakum afwan. Maka nama Allah Subhanahu wa taala selingan menyatakan bersin. Dan bersin ni pula dia kita kata adabnya tentang macam Allah, caranya ialah dalam hadis menutup kedua belah tangan dia dengan menutup kedua muka terus habis tutup masa bersin. Tengoklah dalam solat ke luar solat ke, katakan dalam solat tu cukuplah dengan menutup mulutnya dengan hidung cukup, katakan. Tapi kalau di luar solat kita boleh buat, ada riwayat dua-dua ada. Mana yang satu riwayat menutup muka dan satu lagi dengan mulut, dengan hidung. Wallahu a'lam, katakan. Tapi kalau masuk tiga kali dia bersin, maka kali yang ketiga itu kita tak sebut dah kalau lebih daripada 3 kali kita tak sebut dah, masuk kali yang keempat lah katakan, kali 3 kali 4 kita hanya sebut innaka mazqum, kamu ni sesemua ni. Kita kena buat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila masuk je selepas yang ketiga tu, kalau dia bersin lagi, katakan kita kata sesungguhnya kamu sesemua. Baik, itu dalam hadis Nabi SAW, innaka mazqum. Dan boleh doakan syafaqallah, tahur insya-Allah. Boleh kita doakan dia supaya sihat. Supaya dia sihat. Yalah, ada orang bersin banyak kali kan, berkali-kali. Ada. Wallahu a'lam. Tadi selingan. Baik. Balik pada topik itu macam Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pergi ke masjid? Masjid kat sini umum. Tak? Dia bukan Nabi Ustaz kalau pergi surau masuk tak masjid. Saya dah sebut sebelum ni banyak kali macam Allah berbahasan berkaitan dengan masjid ni. Masjid ini ialah kita kata istilah. Kalau istilah fiqh kita kata masjid itu ialah yang ada salat, yang merupakan binaan, dia ada binaan yang khusus untuk orang ramai datang, dan adanya solat fardu secara tetap dilakukan di situ, maka di masjid. Ada yang kata 3 waktu pun dah cukup untuk menyatakan dia masjid. Ada yang kata mesti 5 waktu untuk dinamakan masjid. Ada 5 waktu solat fardu di dalam masjid. Kita je kat Malaysia beza suraunya, musallanya, katakan balai sahnya,
balisah ke apa ke istilahnya, madrasah ke, ada setengah madrasah, ada setengah surau. Macam kita ni pula surau solat Jumaat, katakan. Macam-macam istilah dia. Kalau kat Arab katakan dia tak ada surau. Dia ada masjid dengan masjid jami' je. Surau pun dia tak ada, memang tak ada surau. Tuan-tuan pergi dekat airport pun masjid juga. Dia letak masjid semua masjid. Kita je orang kat Malaysia ni, lebih-lebih lagi kat Selangor ni, kita kata kita ada masjid jami', kita ada masjid, kita ada surau yang ada solat Jumaat, kita ada surau, dan kita ada musalla, katakan. Dia ada berapa istilah, katakan. Kalau masjid jami', kalau kat Selangor ni masjid jami'nya ialah masjid daerah besar. Pegawainya semua diberi gaji. Dia ada grade gaji khusus daripada kerajaan negeri. Itu dipanggil masjid jami'. Macam masjid di Pak Kajang kan. Masjid di Pak Kajang. Masjid di Pak Kajang kan. Masjid Rahimiah. Masjid Rahimiah tu dia masjid jami'. Sebab tu pegawai-pegawai dia semua di ada, kalau imamnya S41 tak? Kalau dia punya pegawai dia adalah dia punya grade-grade gaji dia kan. Itu memang dibayar kita gaji-gajinya oleh jawatan agama ataupun masyarakat agama, kerajaan negeri lah. Itu masjid jami'. Yang kedua masjid lah. Yang kedua masjid, istilah masjid itu tidak sewenang-wenangnya orang boleh letak masjid kecuali dengan kebenaran pihak jabatan agama. Dengan kebenaran jawatan agama. Sebab masjid kat Selangor ni, khususnya di Selangor, adanya solat Jumaat, ada solat fardu dan sebagainya, dan tidak dibenarkan untuk bina masjid kecuali dengan kebenaran pihak jawatan agama. Sebab dia nak melihat kapasiti penduduk. Dia tak nak binaan masjid banyak tapi orang tak ada. Tapi kalau ada keperluan binaan masjid tadi, maka dibenarkan untuk binaan masjid, katakan. Wallahu a'lam. Itu masjid lah, kata adanya solat Jumaat, solat fardu 5 waktu. Wallahu a'lam. Dan yang ketiga, solat surau yang ada solat Jumaat. Surau yang ada solat Jumaat, kata maknanya dia statusnya ada surau, bukan status masjid, statusnya surau, tapi dibenarkan untuk solat Jumaat. Macam kita lah sekarang ni, surau ni adanya solat Jumaat, maknanya dibenarkan oleh jabatan agama untuk kita melaksanakan solat Jumaat di sini. Dan kemudian di sana ada juga surau biasa. Surau biasa ialah surau yang tidak dibenarkan sama sekali melakukan solat Jumaat. Solat Jumaat tak dibenarkan. Dan di sana adanya musalla ni biasanya di shopping komplek yang kita kata tak ada imam tetap, siapa pun boleh semayang kat situ, jadinya boleh jadi imam atau sewaktu dengan wallahu a'lam. Itu istilah menyatakan. Tapi kalau kita kata di sisi kalau ikutkan macam Allah Subhanahu wa taala, masjid yang disebutkan dalam hadis ni, siapa yang pergi ke masjid, bolehlah kita katakan sama ada dia pergi ke surau ataupun surau salat Jumaat ke, ataupun masjid jami', semuanya termasuk, katakan. Wallahu a'lam. Maka orang itu mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan Allah. Jaminan tu tadi saya balik pada awal hadis, jaminan dunia dan juga jaminan akhirat. Dan yang terakhirnya, sesiapa yang berjihad di jalan Allah, maka dia mendapat jaminan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah ada dua maksud, sama ada jihad menuntut ilmu ataupun yang kedua ialah jihad dengan nyawa. Maknanya pergi perang. The real of jihadnya katakan, maknanya dia pergi perang. Kalau orang tanya, ustaz, ada ke jihad sekarang ni? Kita kata wallahu a'lam, macam Allah Subhanahu wa taala, jihad tidak akan berlaku kecuali dengan adanya pemerintah yang mengarahkan kita berjuang. Ataupun berperang bersama dengan mereka. Kalau tak ada lah, katakan. Jadi yang kekal ialah menuntut ilmu. Tapi kalau negara macam Palestin, Palestin lah. Orang Palestin lah yang akan berjihad di sana.
Sebab dia adalah dia punya pemimpin dia, dan dia melakukan perkara tersebut. Sebab tu dia tidak perlukan orang luar untuk datang kat sana, dia tak perlu. Tak. Dia orang ni cukup dah yang tanya. Tapi dia orang hanya perlukan bantuan daripada sudut keuangan dan doa daripada kita semua, katakan. Dia tak perlu kita datang ramai-ramai pergi berjihad ke sana, tak nak. Dan tak perlu pun kita pergi ke sana untuk berjihad bersama-sama dengan mereka. Sebab itu dianggap sebagai satu kesalahan jika kita pergi ke sana dari sudut inilah katakan kita kata politiknya tentang mati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Ala kulli hal mati Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sahabat-sahabat kita, saudara kita se-Islam yang memperjuangkan berjihad pada jalan Allah, moga mereka tadi tuan berjihad, betul-betul berjihad kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana jihad ni tuan-tuan, yang sebenar-benarnya jihad itu berjihad untuk nak menegakkan kalimah Allah sahaja yang benar-benar jihad. Selain daripada itu tidak. Ada. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua. Beliau Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu juga menyandarkan kepada Rasulullah SAW hadis marfu', sesungguhnya syaitan itu mendatangi tempat tidur seorang setelah mana isterinya menghamparkannya dan memperelokkan baginya. Di sini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, saya nak kongsikan satu perkara, katakan syaitan setiap hari dia ada dipanggil ijtima', dia punya sistematik tuan-tuan, syaitan ni, iblis ni. Setiap hari dia punya perhimpunan. Sebelum tentera-tentera dia pergi membuat tugas-tugas untuk menghasut anak-anak Adam melakukan dosa tuan-tuan mati Allah, dia ada perjumpaan dulu. Dia ada perjumpaan yang khususlah, nyatakan bersama dengan ketua-ketua, dan kemudiannya tuan-tuan mati Allah nanti dia akan report, dia katakan jangan buat main, dia katakan dia punya sistem ni, katakan dalam ni ada yang akan report. Antara yang kerja yang paling mendapat kita kata istilahnya reward oleh ketua ataupun ketua syaitan ataupun iblis tadi, ialah yang merosakkan hubungan suami isteri, yang dapat merosakkan hubungan suami isteri. Kejap lagi pada syak ni, kalau saya sempat bacakan hadis, saya cuba cari hadis ni, saya bacakan. Yang merosakkan hubungan suami isteri, syaitan tu akan mendapat reward, anugerah. Dahsyat kan, katakan dia punya sistem ni tu, katakan. Ni bukan saya cakap ada disebut dah hadis, kalau sempat kan saya cari dekat ni, saya bagi tahu. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala, syaitan ni memang cari apa cara sekalipun untuk nak merosakkan hubungan suami isteri. Dan itu antara kejayaan besar bagi syaitan. Antaralah katakan, tak? Dan kita kat rumah, dalam Allah Subhanahu wa taala, dalam rumah kita ni benda kita tak nampak. Jin, syaitan ni, syaitan jin kan kita nampak. Dia ada kat dalam rumah ke, dalam bilik kita ke, dalam tandas kita. Kalau senang kita nampak, senanglah kita halau keluar dah. Masalahnya tak nampak. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita menanggalkan pakaian dalam rumah sekalipun, tak ada orang, sama-sama kita amalkan baca bismillah. Baca bismillah. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis dia, bismillah sitrun. Bacaan bismillah itu sebagai pendinding kita. Maknanya once kita tanggal pakaian,
Kalau kita tak baca bismillah tadi, syaitan, jin nampak. Dia akan nampak aurat kita dan sebagainya. Tapi once kita baca bismillah, mereka tak akan nampak. Mereka tidak akan nampak aurat manusia tadi, yang membaca bismillah. Sebab itu sunnahnya memang bila nak melakukan hubungan suami isteri, baca bismillah. Nak baca, nak tanggal baju, baca bismillah. Nak minum, baca bismillah. Nak masuk rumah, baca bismillah. Semuanya tadi hadis-hadis Nabi SAW, kita tu menjelaskan kepada kita, kalau kita masuk rumah kita baca bismillah, yang jahat, benda-benda yang nak mengikut kita semua tak boleh masuk. Kita baca bismillah, nak keluar rumah, tingkap pintu kita tutup dengan baca bismillah, syaitan takkan masuk. Kita tanggal pakaian macam Allah Subhanahu Wa Taala, baca bismillah, syaitan tak nampak kita. Nak melakukan hubungan suami isteri, baca bismillah, syaitan tak akan sama dengan kita. Tak akan dapat join sekali, ataupun waliyazbillah rahmati Allah. Dan kemudian rahmati Allah, nak itu juga makan, minum, ya. Itu kita kata hebatnya bismillah. Dan hadis ini menyatakan, kalau dilihat dalam riwayat yang lain, Nabi, tempat tidur kita tu kadang-kadang elok dah kemas, ya kan. Kita balik malam ataupun balik petang, ya, kalau boleh kita kata balik ke rumah ke apa, jangan terus baring. Dia ada sunnah Nabi SAW di situ yang kita perlu buat sebelum kita baring. Kita dengarkan azan dahulu dan kita sambung sikit.
Entah macam Allah Subhanahu wa taala antara disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi, idza awa ahadukum ila firashihi falyanfadd firashahu bidakhilati izari fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi summa yaqul bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsalta fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Hadis ini dan riwayat Bukhari dan juga Muslim. Apabila seorang itu dia nak kita kata pergi ke katil dia, anda benda yang perlu dia buat ialah falyanfad firashahu. Maknanya dia kena tepuk ataupun kena gerakkan, tepuk-tepuk sikit katilnya tu, tilamnya. Itu sunnah Nabi SAW. Bawah ke dalam selimut ke, kalau kita ada selimut, kita kena kebas-kebaskan dulu ke, tepuk-tepuk dulu dengan membaca bismillah. Dan riwayat yang lain disebut falyusammillah, dengan menyebut nama Allah. Katakan ada satu lagi riwayat katakan hendaklah dia menyebut nama Allah. Kena kalau kita lihat kat sini dalam riwayat yang lain, falyanfad biha firashahu wal yusammillah. Dia tepuk dan dibaca bismillah. Ada riwayat yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sunnahnya buat 3 kali. Dia kena buat 3 kali. Wallahu a'lam. Sabit dalam hadis untuk dilakukan bacaan tadi dengan perbuatan tadi, tepuk-tepuk tadi dengan nama Allah, kebas-kebaskan sebanyak 3 kali sambil baca bismillah. Ini kita kata kalau di rumah ya, kita katakan. Sebab dalam hadis Abi Umamah Al-Bahili tadi, sesungguhnya syaitan itu akan mendatangi tempat tidur seorang setelah mana isterinya menghamparkannya dan memperelokkan baginya. Kadang-kadang kita kata dia mendapati atas tempat tidurnya terdapatnya ranting, batu, benda-benda yang lain yang menyebabkan suaminya akan rasa marah, katakan kepada isterinya. Maka dalam Allah, janganlah dia merasa marah kepada isterinya kerana sesungguhnya terdapatnya batu, ranting atau benda-benda lain di atas tempat tidurnya adalah perbuatan syaitan. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang lain kita kata, kalau kita kat kampung ke atau sebagainya, antara hikmah lah yang disebut oleh ulama, dapat mengelakkan kot-kotlah ada binatang ke yang bisa ke, ular ke, apa ke, lipan ke. Itu tujuan, antara tujuan lah, katakan. Selain daripada perkara-perkara yang disebut tadi. Wallahu a'lam. Baik. Antara kita kata kalau kita tengok nama Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita kata untuk tidur dengan wuduknya, dengan menepuk tempat tidur tu tadi, kebas-kebaskan, katakan tidur dengan sebelah kanan, lambung kanan. Kemudian membaca Allah Subhanahu wa taala, baca 3 qul, baca surah Al-Qul ya ayyuhal kafirun, ataupun baca juga 3 qul, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca ayat kursi. Mana yang sempat lah dibaca. Mana sempat dibaca. Wallahu a'lam. Dan tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kita kata hadis yang disebut dalam hadis Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita bahawa syaitan tidak akan melepaskan kita mudah. Apa saja yang dia mampu untuk nak merosakkan hubungan manusia tadi, sama ada sesama manusia, sesama keluarga, lebih-lebih lagi hubungan dia dengan manusia tadi ataupun seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan usaha. Dia akan usaha, katakan, untuk berbuat demikian. Wallahu a'lam.
Mudah-mudahan Allah lindungi kita lah, sentiasa Allah lindungi kita daripada syaitan yang direjam. Sebab itu, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Senjata kita yang paling yang antara senjata kita, senjata yang hebat untuk kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang direjam ialah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Itu antara senjata yang kuat. Sebab itu Allah yang suruh, kan. Ya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kadang-kadang ada ustaz kalau terserempak, kita pun tak nak minta. Kita terserempak dengan benda-benda tu. Kata Rasulullah, la tatamannu liqa'al adu. Jangan kamu berharap untuk bertemu dengan musuh. Tapi kita kata kalau kita bertemu, katakan saja ya, kita tu benda tu nak ganggu kita, antara senjata yang kita ada ialah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Mohonlah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah yang suruh kita baca wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Itu paling ringkaslah. Ada lagi yang lain-lain, katakan banyak lagi yang riwayat-riwayat hadis Nabi SAW yang lain, ayat kursi dan sebagainya, katakan bacaan 3 qul. Wallahu a'lam. Baik, yang terakhir hadis seterusnya ialah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bagaimana kita lihat tadi dalam hadis bagaimana layanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok part yang akhir, katakan. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam part yang akhir tu, kata perawi hadis ni, dia kata apa? Kami kemudiannya pergi ke Madinah dan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi Safiyah dengan jubah bersama dengannya. Tengok, dia jaga aurat isterinya. Tapi hari ini ada suami yang dia suka isterinya dengan tidak menutup aurat, suka isterinya mendahkan auratnya macam Allah Subhanahu wa taala kepada orang ramai. Itu nama. Tapi yang sepatutnya adab kita pada isteri, kita kena jaga mereka dalam hati Allah supaya jaga auratnya, katakan. Ada aurat. Kalau perlu belikan, katakan. Ni jangan kita yang suruh isteri kita membuka aurat, dedahkan aurat ataupun yazbillah min dzalik. Kemudian macam Allah tengok, kemudian beliau duduk dekat untanya sambil merendahkan lututnya. Nabi punya romantiknya macam Allah Subhanahu wa taala. Safiyah nak naik atas unta tu, dia tahankan dengan peha baginda sallallahu alaihi wasallam. Safiyah letakkan kakinya atas lutut baginda sallallahu alaihi wasallam untuk dia naik atas unta tadi. Jadi kalau hari ini bukan sebab gitu, boleh katakan. Kita naik kereta, kalau lainlah kereta tu tinggi. Ada dapat kita kata ialah wallahu alam, ada bukakan pintu ke, ya. Bukan benda tu bukan satu istilahnya queen control. Nanti orang kata ustaz ni queen control ni ustaz, pintu pun kena buka semua. Mula-mula kahwinnya, katakan, atau sebelum kahwinnya siap buka pintu, lepas kahwin pandai-pandai buka sendiri lah. Tengok Nabi SAW tuan-tuan, sampai letakkan pehanya, lututnya, pehanya tadi kita katakan, lututnya untuk nak bagi Safiyah naik unta, sampai tahu gitu, tuan. Dan tidak pelik, tidak rasa kita katakan satu perkara yang menjadi salah kalau kita nak buat benda itu. Bukakan pintu itu untuk isteri kita, bukakan pintu dan sebagainya, ta'asyan bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada lah bukakan pintu kereta pun tak ada zaman Nabi lah, katakan. Tapi perbuatan Nabi SAW tu kita bolehlah kiaskan dengan hari ni kenderaan. Tak salah, katakan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita lihat ada 3 pengajaran hadis tu, kita bacakan. Allah menjamin sesiapa yang masuk ke rumahnya dengan memberi salam agar ia dipelihara, dicukupkan dengan keperluan dunia dan akhirat, dan diselamatkan daripada tipu daya syaitan yang membawa kepada kehancuran kehidupan yang sejahtera. Kedua,
Syaitan itu sentiasa berusaha dan untuk berkongsi segala perkara yang kita sama ada dalam pilihan makanan, minuman, malah juga berusaha melalaikan kita daripada Allah dan melagakan di antara suami dan isteri. Malah syaitan juga menyertai seorang itu apabila dia bersama dengan isterinya, sekiranya dia tidak menyebut nama Allah. Dalam melakukan hubungan sekalipun, kalau orang tu gopoh sangat takut dia kata kan, melakukan hubungan dengan isteri, maka syaitan juga akan bersama-sama dengannya. Waliyazbillah. Sebab tu kita sunnahnya baca bismillah, Allah menjinubni syaitan, baca doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah kesan apabila seorang seolah-olah menjemput syaitan masuk ke dalam rumahnya dengan tidak menyebut nama Allah ketika masuk ke rumahnya, dengan sekurang-kurangnya memberi salam. Baca bismillah, masuk rumah baca bismillah dengan beri salam. Baca bismillah penting ya tengah. Itu adab kita. Dan saya tu selalu saya ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan tidak boleh masuk tempat yang tertutup. Dia tak boleh masuk tempat tertutup. Bukan, jangan duk percayalah cerita dalam TV tu. Boleh tembus dinding lah apa lah, katakan. Dia tak boleh, katakan. Dia tak boleh tembus dinding, tak boleh kita kata dia nak masuk, dia akan masuk melalui ruang yang terbuka. Ada je ruang terbuka, dia akan masuk. Sebab itu bila kita masuk rumah, kita akan buka pintu, yang mengikut kita dia akan ikutlah masuk dalam rumah, unless kita baca bismillah. Ada tingkapnya, pintunya, katakan sama jugalah, katakan. Maka kalau kita baca bismillah, insya-Allah, katakan syaitan tadi ataupun iblis tadi dia tak boleh masuk sekali dalam rumah kita. Hak yang dalam rumah, ustaz, macam mana nak keluarkan? Macam mana nak keluarkan? Nak keluarkan yang dalam rumah tu, nak keluarkan dia macam mana? Katakan nak keluarkan ialah dengan membaca surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah komplit lah, habiskan berapa juzuk tu, dua juzuk lebih. Nabi SAW sabda dalam satu hadis, dia kata asyaitanu yafirru minal baiti alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan akan lari daripada rumah yang dibaca dalamnya surah Baqarah. Carilah, dia akan lari. Ini dia akan lari, dia tak duduk dah. Tapi kalau tuan-tuan tinggalkan lama, dia datang balik. Islam tuan-tuan nanti dalam tu dia tak masuk, kecuali nama Allah jika kita kata tadilah, katakan makna yang dah ada dalam tu dia keluarlah, katakan. Tapi yang akan ada yang masuk tu, kalau kita masuk rumah tadi dengan tanpa baca bismillah, yang mengikut pula. Yang mengikut tu, katakan. Kadang anak kita keluar rumah balik tak baca bismillah, katakan. Ada banyak. Orang tua-tua dulu kalau anak-anak menangis malam, katakan, oh ni kena sawan tangis. Anak bukan istilahnya kena sawan tangis, tapi telah diganggu oleh syaitan. Sebab kita masuk tadi rumah tu nama Allah tidak membaca bismillah, lalu adalah yang menyakatnya tadi. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu sahaja tentang mati Allah yang sempat saya kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ini. Mudah-mudahan mati Allah sedikit perkongsian tadi dapat kita ambil manfaat dan kita amalkan, insya-Allah. Setakat itu saja kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.